Baiklah, video kali ini tentang misteri Gunung Kinabalu. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan tentang misteri Gunung Kinabalu. Baru-baru ini saya baru saja mendaki Gunung Kinabalu. Jadi kebetulan saya mendaki Gunung Kinabalu, jadi saya ambil kesempatan untuk merungkai kisah misteri Gunung Kinabalu. Kebetulan saya punya guide, Abang Francis. Dia ada pengalaman tentang misteri Gunung Kinabalu. Jadi sepanjang perjalanan saya mendaki ke Laban Rata dan ke puncak Gunung Kinabalu, saya banyak bercerita dengan guide saya tentang misteri Gunung Kinabalu. Sedia maklum, Gunung Kinabalu ataupun dikenali sebagai Akinabalu yang membawa maksud Aki iaitu nenek moyang dan Kinabalu bermaksud gunung. Jadi Akinabalu atau Gunung Kinabalu itu adalah asal usul bagi nama Gunung Kinabalu. Banyak kisah-kisah misteri tentang Gunung Kinabalu. Ada yang mengatakan Gunung Kinabalu, kisah mitos dia dijaga oleh seekor naga dan dia menjaga sebutir mutiara. Dan mutiara itu telah pun dicuri oleh seseorang. Saya kurang pasti sama ada orang British kah, tentera British, tentera Jepun, itu saya kurang. Tetapi ada seseorang yang telah mencuri mutiara naga tersebut dan menyebabkan penunggu gunung tersebut marah, iaitu naga tersebutlah. Itu berdasarkan kisah mitos daripada orang-orang kampung. Orang-orang kampung juga beranggapan nenek-nenek moyang mereka, sesiapa yang sudah meninggal dunia, roh-roh mereka akan disemadikan di Gunung Kinabalu. Namun begitu, ada kisah misteri lain lagi yang saya dapat daripada guide saya, Abang Francis. Dia mengatakan pada zaman nenek moyang mereka dahulu, mereka belum ada agama Islam, agama Kristian. Ketika belum ada agama, nenek moyang mereka menyembah makhluk-makhluk halus ataupun makhluk-makhluk yang menjaga gunung tersebut. Jadi itu adalah Tuhan mereka pada ketika itu. Jadi apabila kemasukan agama seperti agama Kristian dan agama Islam, kepercayaan-kepercayaan tersebut telah luntur di kalangan penduduk tersebut. Dan ada yang berpendapat penduduk-penduduk tersebut menghalau makhluk-makhluk berkenaan ke gunung. Menghalau. Jadi makhluk-makhluk tersebut tidak ada sudah tempat tinggal, tidak ada sudah makanan mereka disediakan. Jadi mereka pun larilah bersembunyi ataupun lari tinggal di kawasan pergunungan. Namun begitu, mereka agak marah apabila sudahlah mereka tidak disembah, sudahlah mereka dihalau di gunung, tempat mereka diganggu lagi. Jadi menyebabkan penunggu-penunggu Gunung Kinabalu ini agak marahlah. Sudahlah mereka dihalau, sudah tidak disembah, tempat mereka tinggal di gunung diganggu orang pula. Jadi itulah yang menyebabkan banyak kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri sesiapa saja yang mendaki Gunung Kinabalu. Menurut Abang Francis, dia mengatakan Gunung Kinabalu akan memakan darah setiap tahun. Entah darah siapa yang makan, mungkin dia akan makanlah orang-orang yang mendaki, dan pasti siapa saja yang mendaki Gunung Kinabalu pasti ada kematian yang berlaku. Jadi itulah yang dikatakan gunung ini akan memakan darah orang setiap tahun. Dan kebanyakan cerita-cerita yang saya dengar daripada kebanyakan orang yang meninggal di Gunung Kinabalu ini, kebanyakannya disebabkan mereka tidak hormat dengan penunggu Gunung Kinabalu. Mereka melawan cakap guide, mereka celupar, mereka kurang ajar. Mereka banyak yang berlaku kematian disebabkan kesalahan daripada pendaki-pendaki tersebut. Setelah saya kaji dan saya baca cerita-cerita tentang yang pendaki yang meninggal di kawasan berkenaan, memang benar. Ada benarnya cerita abang guide tersebut. Kebanyakan mereka yang meninggal disebabkan mereka tidak dengar apa yang guide cakap, apa yang peraturan yang telah ditetapkan, pantang larang yang telah ditetapkan oleh guide.
Untuk mendaki Gunung Kinabalu, guide wajib kamu ambil, okey? Guide. Walaupun kamu sudah mendaki 2, 3 kali, 10 kali mendaki Gunung Kinabalu, anda sudah pernah mendaki Gunung Everest sekalipun, kalau anda mendaki Gunung Kinabalu, anda kena bayar guide. Sebab guide lah yang akan menjaga tingkah laku anda sepanjang anda mendaki Gunung Kinabalu. Jadi di antara kisah misteri yang saya dengar daripada guide saya adalah kisah seorang pendaki. Okey, seorang pendaki. Dia ni agak sombong, agak celupar, mulut celupar dan sering berteriak ketika mendaki. Maklumlah, bila kau mendaki kau akan nampak suasana baru dan kau akan berteriak, "Oi, oi." Kau begitulah kan. Wow, cantiknya. Wow, cantiknya pemandangan. Jadi dia terlalu excited nampak pemandangan Gunung Kinabalu yang cantik. Jadi dia, kata orang, melebihi batas lah, dia keterlaluan. Okey. Sudah tu bila sudah dia berteriak, dia sombong lagi. Dikatakan, "Alah, Gunung Kinabalu ni aku sudah naik lah. Aku sudah sampai ke base camp Everest lah. Gunung Tahan, gunung di Sarawak, gunung di Semenanjung aku sudah tawan. Ini kan Gunung Kinabalu." Jadi dia ego lah lelaki berkenaan. Jadi apabila sampai ke Laban Rata, sebelum kamu ke puncak Gunung Kinabalu, anda kena bermalam di Laban Rata. Apabila sampai di Laban Rata, guys, lelaki tersebut telah kerasukan. Jadi tahulah macam mana kalau orang ni kesurupan kan, kerasukan. Dia luar kawalan, hilang kawalan. Jadi kawan-kawan dia cuba tahan lah di bilik masa tu. Tapi dia kuat sangat. Okey, dia meronta-ronta, lepaskan aku. Jadi kejadian tersebut menjadi kecoh. Termasuk guide saya lah, Abang Perancis, sebab dia nampak kejadian tersebut. Menyebabkan semua guide-guide ketika itu, guide-guide berkumpul dan naik ke bilik berkenaan lah melihat apa yang berlaku. Mereka melihat seorang pendaki sedang kerasukan. Okey, kerasukan, kesurupan. Dan mereka, kawan-kawan dia tengah pegang lah. Jadi dia hilang kawalan pada ketika itu. Sampai suara yang merasuk pendaki berkenaan bertukar menjadi garau seperti harimau. Penjaga dalam badan tersebut berteriak, "Orang ini kurang ajar," dia cakap. "Orang ini telah melanggar pantang di gunung ini." Guide-guide berkenaan pun bingung. Mereka tidak tahu apa perlu dibuat, sebab untuk menyelesaikan masalah sedemikian mereka perlukan bomo asal gunung tersebut ataupun disebut sebagai bobolian. Bobolian ni adalah bomo kampung berkenaan. Jadi rakan-rakan mereka cuba ruqyah jugalah dengan cara Islam, namun benda tersebut tidak mau keluar. Jadi guide-guide berkenaan dorang cakap, kalau mau panggil bobolian kami ada berada di bawah dari kawasan kampung. Itu pun bobolian, bomo kampung di kawasan pergunungan ini, kata orang limited edition lah. Jarang orang menjadi bobolian lah sekarang zaman ini. Zaman moden ini bobolian di kawasan berkenaan memang susah mau dapat, limited edition. Jadi terpaksalah orang berkenaan diikat dan diangkut ke bawah. Dan dia masih lagi meracau, masih lagi kesurupan, masih lagi kerasukan. Jadi oleh kerana keadaan sudah tidak terkawal, guide-guide mengambil keputusan untuk membawa lelaki yang kerasukan berkenaan untuk bawa ke bawah semula. Jadi apabila mereka ikat dan bawa diusung dengan kayu lah, kayu diusung macam orang sakit lah, diikat. Apabila dibawa menuju ke bawah, beratnya terlalu berat. Guide saya cakap, terlalu berat hingga macam mereka angkat kesusahan. Orang kata normal untuk berat lelaki tersebut, sebab kalau isi dia ada berat lah itu. Orang kata 56 kg. Tapi apabila mereka angkat lelaki tersebut bawa ke bawah, berat dia lebih daripada 100 kg. Kamu bayangkan guys, gila berat. Jadi guide ni pun bukannya tidak biasa angkat barang berat, tapi orang cakap masa orang angkat lelaki tersebut, guys, sandik guys, sakit. Jadi keberatan. Jadi asal mereka dari Laban Rata menuju ke bawah, asal mereka usung lelaki tersebut, mereka akan berehat
jalan sedikit rehat, dan sampai satu masa, sampai satu pondok, lelaki berkenaan berjaya melepaskan diri dan lari masuk ke dalam hutan. Jadi guide-guide ni terpaksa kejar semula lelaki berkenaan, dan seperti biasa dia masih lagi dalam keadaan kesurupan, kerasukan. Dan sampai satu masa suara berkenaan bercakap, Dia akan keluar dari badan lelaki tersebut. Tapi dengan syarat dia cakap, kamu mesti bayar sogit. Sogit ni maksudnya bayar denda lah. Jadi mereka orang guide-guide berkenaan berkata sanggup bayar sogit. Sekiranya kalau itu syarat yang diinginkan oleh penjaga gunung tersebut. Jadi ada yang merasuk dalam badan lelaki tersebut pun berjaya keluar, dan lelaki tersebut baru sedar dan dia heran kenapa dia berada di bawah hutan, okey, dan tidak berada di laban rata. Jadi diceritakanlah guide berkenaan kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun dibawa semula turun ke bawah, dan di situ dia tidak diusung sudah, dia sudah berasa ringan dan hanya jalan kaki. Dan seperti biasa, orang tersebut terpaksa bayar sogit. Sogit kalau dalam bahasa dusun iaitu denda. Dan bagi kepercayaan orang Kadazan dusun, sogit yang dikenakan adalah seekor lembu. Jadi upacara posogit diadakan oleh orang kampung sebagai denda terhadap apa yang dilakukan lelaki tersebut. Jadi guys, itulah dia di antara kisah seram di Gunung Kinabalu. Jadi next video saya akan ceritakan macam mana pengalaman saya apabila saya turun dari Gunung Kinabalu. Saya berjumpa satu makhluk, dan selepas saya jumpa makhluk tersebut, saya mengalami muntah yang teruk, pening yang teruk, hingga saya tidak dapat kawal diri saya, hingga pening. Ya, hingga kan ayah saya terpaksa ruqyah saya sebab saya berada dalam keadaan yang sangat teruk. Jadi ingin tahu cerita yang seterusnya, tunggu next video.